Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu, perkongsian ilmu agama ini. Mudah-mudahan di akhir kehidupan kita Allah Ta'ala mengurniakan kebaikan dan digolongkan kita semua bersama dengan orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita bawakan surah Al-Mulk. Saya rasa di surau ini tidak pernah lagi kita membincangkan. Saya sendirilah yang membawa surah Al-Mulk sebelum ini. Maka pada hari ini kita bawa surah Al-Mulk. Sebelum kita masuk di dalam surah Al-Mulk ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh membuka Al-Quran pada halaman 562. Kita bincangkan bersama-sama, kita tadabbur dan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menyentuh tentang perihal apakah di dalam surah Al-Mulk ini. Sebelum kita masuk ke dalam perbahasan di dalam surah Al-Mulk ini, beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang kehebatan surah Al-Mulk. Di dalam Al-Quran ini semua surah pun hebat. Tidak ada surah-surah kalamullah ini yang kurang di sini, kurang di sini, tak ada, tuan-tuan. Tetapi di dalam surah Al-Mulk ini ada beberapa benda yang special di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis an Ibn Abbas qala, ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Daripada Ibn Abbas katanya, sekumpulan sahabat keluar ke suatu tempat yang mana perjalanan tersebut memakan masa hari. Maka mereka pun berhenti di satu tempat, lalu mereka mendirikan khibah, iaitu khemah, sebelum mereka nak meneruskan perjalanan pada esokan hari ni, tuan-tuan. Maka mereka berhenti berehat di satu tempat. Maka mereka membuat satu khemah, para sahabat ini, ala qabrin wa huwa la yahsibu annahu qabrun, tanpa mereka sedar khemah yang mereka dirikan tersebut berada di atas tanah perkuburan. Wa huwa la yahsibu annahu qabrun fa idza fihi insanun yaqra'u surah tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Dah selesai buat khemah apa semua ni, tuan-tuan. Maka nak mulalah tarik selimut lah, nak tidur lah kan. Tiba-tiba mereka mendengar fa'idha fihi insanun, ada suara manusia yaqra'u surah tabarakalladzi biyadihil mulk, yang sedang membaca surah Al-Mulk ini.
Maka mereka saling pandang memandang, ingatkan kawan sebelah ke yang baca. Rupanya bukan daripada kawan sebelah. Kalau kita berada di situasi ini, kita bungkus khemah lalu kita balik lari, tuan-tuan, kita pukang. Tetapi apa yang terjadi kepada sahabat ini, mereka mencari, sedangkan di kawasan tersebut adalah kawasan terpencil ataupun kawasan yang tidak ada penduduk. Tetapi duk dengar surah Al-Mulk ini, orang baca dengan suara yang jelas, sehingga selesai surah Al-Mulk ini tanpa mereka ketahui siapakah yang membaca ketika itu, tuan-tuan. Lalu mereka pulang pada keesokan pagi tersebut, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni darabtu khibai ala qabrin wa ana la ahsibu annahu qabrun." Semalam ni ya Rasulullah, tuan, kami dalam satu perjalanan, kami membina satu khemah untuk berhenti berehat tidur bermalam. Lalu rupa-rupanya kami buat khemah itu rupa-rupanya di atas tanah kubur. Dan kami tidak tahu bahawasanya khemah itu berada di kubur orang, atas kubur orang. Maka kami nak tidur ya Rasulullah, diceritakan keadaan dan situasi yang terjadi pada semalam tersebut. Dia kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza fihi insanun yaqra'u surah tabarakal mulk hatta khatamaha." Kami mendengar surah Al-Mulk ini dibaca oleh tidak ketahui siapakah pembacanya sehinggalah habis surah ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Hiyal mani'ah." Inilah suara-suara yang datang daripada orang kubur. Orang yang di dalam kubur, yang mana surah ini mereka mengamalkan di dalam hidupnya dahulu. Hiyal mani'ah, maka surah ini akan menjadi kepada orang yang berada di dalam kubur tersebut sebagai penghalang. Al-mani'ah. Hiyal munjiyah, dan surah ini menjadi bukan sahaja penghalang tetapi menjadi penyelamat. Tunjih min adabil qabr, menyelamatkan manusia yang mengamalkan surah ini di dalam alam kubur nanti, tuan-tuan. Hebatnya surah Al-Mulk ini. Nak katanya, tuan-tuan, surah Al-Mulk ini kalau kita ambil masa dan peluang setiap hari mungkin 10 ke 15 minit selesai membaca sebanyak 30 ayat. Itu, tuan-tuan, antara hadis yang menceritakan tentang kehebatan surah Al-Mulk ini. Banyak lagi sebenarnya, namun disebabkan kita kekangan masa di antara maghrib dan isyak ni, maka kita bawa yang mana sempat sahaja, tuan-tuan. Antara yang lain kita boleh ambil ialah Nabi SAW la yanam hatta yaqra alif lam mim as-sajdah wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Setiap hari isteri Nabi SAW menceritakan bahawa Nabi tidak akan tidur melainkan membacakan surah as-sajdah dan surah al-mulk. Maka Nabi kata lagi, lawadittu, aku nak sangat-sangat teringin, sangat-sangat sekiranya umat aku ini membaca surah al-mulk, bukan sekadar membaca tetapi menghafal dan memahami surah Al-Mulk ini di dalam kehidupan. Lawadittu, aku nak sangat-sangat. Tetapi ia bukannya sebagai satu kewajipan, bahkan ia menjadi siapa yang boleh ada kemampuan untuk menghafal dan juga memahami dengan baik, maka insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kehebatan seperti mana kita baca di dalam hadis ni, tuan-tuan. Maka kita masuk di dalam surah Al-Mulk yang kita bawakan pada malam ini. Baik. Sebagai kesimpulan hadis muqaddimah ini, maka kita ambil hadis-hadis ini dan kita pahatkan di dalam hati kita bahawasanya surah Al-Mulk ini bukanlah surah yang biasa-biasa, tetapi ia membicarakan tentang banyak tema di dalam surah ini. Allah Ta'ala menceritakan tema kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menceritakan apa yang Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi ini. Manusia tidak dapat menciptakan seperti yang Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala cerita di dalam surah ini tentang bagaimana nasib-nasib mereka yang memilih jalan untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas dunia. Lalu Allah Ta'ala cerita bagaimana malaikat datang di dalam keadaan mengejek mereka yang dihumban ke dalam api neraka. Allah Ta'ala cerita supaya kita merenung kembali, bahkan
alam yarau ila at-tayri fawqahum safat. Nanti kita sampai kepada ayat ini pada masa akan datang, dia berada di muka surat ayat kedua. Allah Ta'ala suruh kita melihat pula burung-burung yang berterbangan, yang mana manusia tidak dapat, walaupun teknologi yang hebat pada hari ini boleh mencipta burung seperti mana Allah Ta'ala mencipta burung ni tuan-tuan, tidak pakai bateri. Kita pergi pasar malam, kita nampak mainan-mainan tu tuan-tuan, semua pakai bateri. Dan boleh sifat burung tersebut terbang di atas muka bumi ini ke mana sahaja dia nak pergi. Banyak benda lagi Allah Ta'ala cerita. Maka kita sentuh satu persatu insya-Allah mana sempat. Baik, surah Al-Mulk ini merupakan surah Makkiyah. Surah Al-Makkiyah ini dia berbeza dengan Madaniyah. Kalau Al-Quran ni dia terbahagi kepada dua, Makkiyah dan Madaniyah. Maksud Makkiyah ini surah yang diturunkan sebelum daripada Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Maka dipanggil surah ini surah Makkiyah, turun di Mekah. Surah Madaniyah ini turun di Madinah. Ni beza. Kalau orang dakwa bahawasanya ada satu lagi ustaz tertinggal, surah An-Nur fasa 2 Serma Selatan. Tak ada tuan-tuan. Dia ada dua sahaja. Maka surah yang turun di surah An-Nur ini dia tak boleh pakai yang tu. Sebab apa? Tak menepati Al-Quran Al-Karim. Maka surah 2 ni tuan-tuan. Baik. Maka surah ini terdiri daripada 30 ayat sahaja. Bermula Tabarakalladzi biyadihil mulk. 30 ayat. Dan kita melihat kembali dari sudut perkataannya pula mempunyai 335 perkataan. Dan 1313 huruf sahaja di dalam surah ini. Sebab tu kita kata 10 ke 15 minit sahaja kita baca pada setiap hari. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci daripada sifat baharu oleh Allah Ta'ala, Tuhan yang dengan tangannya itu kekerasan, perintahan dan kekuasaan, memulia dan menghina dan menghidup memati, mengaya, memaaf, memberi dan menegah mereka yang dikehendaki. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mulakan dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada bukan di tangan tuan-tuan. Ni tangan yang bermaksudnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala nak memuliakan siapa, Allah Ta'ala nak menghina sesiapa, itu berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memulakan surah ini dengan menyebut kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah yang lain pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala mulakan dengan Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Itu surah apa? Surah Al-Furqan. Surah Al-Isra Allah Ta'ala memulakan dengan puji, memuji, membesarkan dirinya. Kenapa? Memang itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Banyak lagi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mulakan dengan memuji kebesarannya. Maka biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala menggunakan perintahan dan kekuasaan dan memulia dan menghina dan menghidup memati, mengaya dan memaaf, memberi dan menegah mereka yang dikehendaki. Dalam langit dan bumi dan amat dan antara keduanya tiada satu menegahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa di atas muka bumi ni tuan-tuan. Kita tengok sendiri bagaimana gambaran bila berada di atas sana tuan-tuan, tak payah jauh-jauh. Naik flight sahaja kita melihat bumi di bawah, kita tak perasan dah. Di mana pengurusi surau, di mana surau An-Nur, kita tak perasan dah tuan-tuan. Nak katanya manusia ini kecil sahaja berbanding dengan alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kata bahawasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini, kekuasaan tersebut manusia tidak boleh ada kuasa seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni nak kata tuan-tuan. Kalau hari ini tuan-tuan kita tengok bagaimana kecanggihan yang berada dari sudut ketenteraan sesebuah negara, mereka syarikat ke, Rusia ke, mereka mengatakan ketenteraan mereka hebat, bersedia berperang. Konflik yang berlaku di atas Rusia dan juga Ukraine. Banyak lagi benda tu.
Maka kita tengok daripada sudut ketenteraan senjata nuklear, kita rasa, uish, gerun, hebat. Tetapi bila kita tengok kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi kehebatan manusia tersebut. Ini tuan-tuan. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah ini dengan cara begitu. Baik, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ialah atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Ini nak kata apa yang terjadi di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Dia berkuasa. Nah, dalam surah Yasin apa? Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Lepas apa last sekali? Kun fayakun tu. Macam mana Ustaz Zul? Tengok orang ni selalu baca surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, baru subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kun fayakun kepada sesuatu perkara, maka ianya terjadi. Nah, benda-benda tersebut berlaku di dalam keadaan kita tidak boleh andaikan benda itu berlaku di depan mata kita. Nah, kita tengok sahaja video di dalam Facebook dan juga YouTube, macam-macam benda. Ada satu video itu orang buat compilation lah, maksudnya dia buat kompilasi bahawasanya orang-orang yang luck, dia kata orang-orang yang luck, orang yang bernasib baik, tengah duduk tunggu bas dekat stesen, tiba-tiba kereta datang sikit lagi nak kena dia. Rupanya kena tiang, tak kena dia. Kenapa? Kerana memang tidak tertulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia mati dilanggar oleh kereta tersebut. Nah, itu nak tuan-tuan. Baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayah, Tuhan yang menjadi akan mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kematian dan kehidupan. Kita tengok gaya bahasa surah Al-Mulk. Allah Taala guna di sini alladzi khalaqal mauta wal hayah. Persoalannya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan khalaqal hayata wal maut? Sebab kita hidup dulu kan mati dulu tuan-tuan. Hidup dulu, tapi Allah Taala menggunakan khalaqal mauta wal hayah. Maka ulama bersepakat gaya bahasa yang Allah Taala gunakan di sini nak menyatakan al-maut, kematian, lebih penting daripada kehidupan. Nah, kematian lebih penting daripada kehidupan. Wal akhiratu khairun wa abqa. Negeri akhirat ini lebih baik dan lebih kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah tujuan Allah Taala menjadikan kematian dan kehidupan di atas muka bumi kepada manusia dan juga makhluk-makhluk yang bernyawa ini tuan-tuan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Supaya mencuba ia akan kamu pada masa hidup siapa kamu yang terlebih elok amalan bagi Allah dan terlebih taat dan terlebih wara' dan ikhlas dan betul. Ini tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan kehidupan dan kematian ini sebagai ibtila, iaitu peringkat percubaan. Dalam tempoh percubaan tersebut, Allah Ta'ala sudah tahu sebenarnya siapakah di antara mereka yang baik amalannya. Nah, maka kita dapat fahami tuan-tuan, ayyukum ahsanu amala ini, Allah tak guna ayyukum aktsaru amala. Apa makna aktsaru amala? Siapa lebih banyak amalannya. Tapi Allah guna ahsanu amala, lebih baik dan elok amalannya. Maksudnya di sini kita tuan-tuan tidak perlu mengejar kepada kuantiti ibadah di atas muka bumi ini sehingga kan kita melupakan kualiti di dalam ibadah. Itu maksudnya. Nah, ini waktu-waktu nak sampai kepada korban. Nah, maksudnya benda terjadi sebelum-sebelum ni tuan-tuan, orang nak viral, orang nak bising. Nah, orang-orang yang mempunyai duit lebih dia main campak duit je. Nah, maksud korban kepada binatang lembu ini tuan-tuan, kitalah yang kena uruskan, kita yang hadir, kecuali luar negara lah. Nah, ini tidak pisau, tak ada, semua benda tak ada, yang tahu macam ibarat lempar pitih. Macam mana nak sampai kepada hakikat korban itu sendiri? Nah, sedangkan korban itu menunjukkan kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau kita tengok kembali aktsaru amala ini, Allah Ta'ala tidak menggunakan. Allah Ta'ala menggunakan
ahsanu amala. Nah, dalam tempoh tersebut Allah bagi cubaan pelbagai bentuk. Ada manusia Allah Ta'ala bagi dia bujang sampai umur sekarang 40, 50 pada bujang. Nah, kenapa? Kerana itu cubaan dan kehidupan dia. Ada manusia yang sudah berkahwin berpuluh tahun tetapi tidak dapat lagi zuriat sehingga ke hari ini. Maka itu merupakan liyabluwakum, iaitu ujian kepada manusia tersebut. Ada manusia diuji dengan pelbagai cara lain, nak kata variasi ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diuji dengan anak yang ramai, tetapi dalam anak yang ramai itu duit pula dah tak cukup. Nah, duit pula dah tak cukup. Itu ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Ta'ala nak uji manusia tersebut, yang mana yang taat kepada Allah Ta'ala, yang mana yang wara' kepada Allah Ta'ala, yang mana yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, dan manakah yang betul memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ Allah Ta'ala nak melihat bagaimana sangkaan hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Allah Ta'ala jadikan tempoh kehidupan dan kematian ini berbeza-beza. Nah, ajal dia. Ada manusia ni tuan-tuan umur tak sampai 30 dah meninggal dunia. Ada sampai dekat 100 tahun masih lagi tidak meninggal dunia, tuan-tuan. Kenapa? Itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ajal maut semua. Nah, yang memelekkan bila mana, saya baca satu kata-kata yang pendek tetapi memberikan manfaat. Dia kata, pelik sungguh manusia ini bila dia mengejar benda yang dia nak tinggal. Rupanya betul, tuan-tuan. Ustaz sendiri pun yang mengajar pumpang-pumpang ni pun kejar benda nak tinggal. Kita kejar kepada nak buat rumah, kita kejar kepada benda yang kita nak tinggal. Nah, tetapi di dalam konsep ibadah, dalam bentuk ibadah pula kita bukan tak kejar, kita kejar, tapi tidak bersungguh seperti mana kita kejar benda-benda duniawi ini. Nah, tapi tak salah, tetapi kita memilih sebenarnya yang patutnya kita memilih ialah benda yang akhirat ini, tuan-tuan. Lebih daripada duniawi. Kejar kepada nak kaya, nak naik pangkat, nak naik kepada tempat-tempat yang lebih tinggi daripada orang lain. Nah, dan kemudian dia rasa bangga dengan pencapaian tersebut. Tetapi dari sudut pencapaian di dalam agama langsung mengecewakan dia, tuan-tuan. Nah, kecewa dari sudut mana? Umur berpuluh tahun tidak dapat membaca Al-Quranul Karim. Nah, umur dah meningkat lebih dewasa, masih lagi tidak memahami apa ibadah di dalam diri dia. Umur meningkat dewasa, nak baca Al-Quranul Karim sehari 24 jam, nak spend time dalam 10 ke 15 minit pun tidak sempat. Nah, maka itulah bentuk cubaan. Nah, cubaan yang seterusnya, cubaan kepada orang yang berilmu. Allah Ta'ala kurniakan ilmu yang banyak kepadanya. Boleh mengaji sampai ke luar negara. Tetapi dalam pada masa yang sama, ilmu itulah Allah Ta'ala uji dia, nak tengok sejauh manakah ilmu itu memberi kesan ke dalam dirinya. Adakah penghayatan ilmu itu menyebabkan dirinya ni lebih kepada tawaduk kepada Allah Ta'ala, atau lebih untuk nak menghukum orang lain. Maka ini bahaya kepada kehidupan kita. Itu nak katanya variasi yang Allah Ta'ala aturkan setiap kehidupan manusia itu, ujiannya dan cubaannya itu berbeza. Nah, Allah Ta'ala uji dari sudut sihat kita. Fir'aun sendiri sihat. Dan di dalam beberapa riwayat tidak pernah pun Fir'aun itu jatuh sakit, tuan-tuan. Allah Ta'ala uji dengan kesakitan kepada orang yang Allah Ta'ala sayang. Nah, Nabi Ayub sendiri Allah Ta'ala uji, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub diuji dengan sakit yang bukan kepalang sakitnya. Bahasa-bahasa lepas tengok mak kilau, tuan-tuan. Nabi Ayub diuji dengan kesakitan yang menyebabkan cukup-cukup hebat. Tetapi keimanan Nabi Ayub tetap teguh kepada Allah Ta'ala. Nabi Ayub diuji bukan sahaja dengan kesakitan. Sebelum itu Nabi Ayub diuji dengan kebakaran kebun tanamannya, kematian anak-anaknya, semua anaknya mati, meninggal dunia. Ini tuan-tuan, kata iman para Nabi. Allah Ta'ala uji sampai ke tahap macam tu. Sihat pun diuji, sakit pun diuji, kaya diuji, miskin diuji, berpangkat diuji, berharta pun diuji, berilmu pun diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka itu nak masukkan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
dan banyak ingat mati, dan siap bagi mati, dan banyak zikir Allah dan membaca Al-Quran lah kamu semuanya. Ni dalam tafsir Nurul Ihsan dipesan macam tu, pengarang pesan macam tu. Nah, maka ambillah kehidupan kita yang sementara ini memerhati ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nah, kita tengok pada hari ni tuan-tuan, MPH bookstore di Cawangan mana dah tutup. Tempat tu famous tuan-tuan, tempat kedai buku. Maka orang pakat bising. Kerana apa? Kerana sambutan untuk anak-anak muda ini untuk membaca buku sangat-sangat ketara kelemahannya tuan-tuan. Nah, orang muda sekarang sudah tak mahu membaca bukan saja Al-Quranul Karim, buku pun tak nak baca. Kenapa 24 jam bersama dengan gadget masing-masing? Ni tuan-tuan. Baik. Maka wahuwal azizul ghafur, dan ialah Tuhan yang sangat menang pada mengazab orang, yang derhakanya lagi amat mengampuni bagi orang yang taubat daripada dosanya. Allah Subhanahu wa taala ini sifatnya adalah Al-Aziz, iaitu perkasa. Perkasanya Allah Subhanahu wa taala ini, menangnya dia di dalam mengazab manusia. Kalau katakanlah manusia itu dihumban di dalam api neraka, diperintah kepada para malaikat untuk mengazab manusia tersebut pada tahap berada di buku lali sahaja, maka malaikat itulah yang akan buat sampai tahap. Allah Ta'ala periksa, Allah Ta'ala perintah kepada para malaikat untuk mengazab seseorang itu sehingga ke lutut saja, maka disitulah para malaikat akan taat kepada perintah Allah Ta'ala. Ini nak kata Al-Aziz, perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sifat Allah Taala Al-Ghafur, bukan setakat perkasa tetapi Maha Pengampun, yang mana memaafkan manusia memilih jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan manusia. Manusia ni tuan-tuan, kalau disakit hati kepada orang, pendam lama dah berpuluh tahun, sampai satu tahap orang datang minta maaf kepada dia, belum tentu dia nak maafkan. Kenapa? Dendam dan kesumatnya ini tuan-tuan cukup kuat di dalam dirinya tuan-tuan. Berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala. Maha Pengampun Allah Subhanahu wa taala ini cukup tinggi. Dan ialah Tuhan yang sangat menang pada mengazab. Allah Subhanahu wa taala menang pada mengazab. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ayat yang ketiga, Tuhan yang menjadi 7 langit berlapis-lapis, setengah atas setengah daripada tiada bersentuh. Allah Ta'ala cerita pula dengan kejadian di atas muka bumi ini. 7 lapis langit, yang mana setiap lapis langit tersebut kita perhatikan dengan mata kita sendiri, tidak ada tongkat yang bersentuh di antara satu dengan sama lain. Kita tengok surau An-Nur ini sahaja tuan-tuan, memiliki beberapa tiang. 1, 2, 3, banyak tuan-tuan. Dalam ni tiang lagi semua. Kalau tak ada tiang, boleh terdiri tak surau ini tuan-tuan? Tak boleh. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, manusia kena melihat dengan penciptaan langit ini sahaja. Tak perlu kita tengok yang besar-besar lagi, tak perlu nak kaji sampai ke macam mana hari mahsyar pun semua, tak perlu lagi. Tengok benda yang ada depan mata sahaja. Ada ke tak mana-mana engineering yang boleh buat macam tu? Macam tu tuan-tuan. Khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tiada engkau lihat pada jadi Tuhan Ar-Rahman bagi langit-langit itu tafawut, berlebih kurang, hanya bersamaan dan munasabah. Allah Ta'ala jadi langit ni tuan-tuan dalam keadaan yang cukup sempurna, tak ada cacat celak. Kalau manusia dia dapat projek, undi-undi dia dapat projek kena buat apa? Kena buat jambatan. Jadi dia buat apa semua, datang pula supervisor yang lebih besar untuk menilai, untuk tengok dia punya bahan-bahan, macam-macam benda kena perhatikan. Tetapi pada ayat ini Allah Ta'ala suruh melihat langit dan mencari pula ada ke tak cacat celah pada ayat yang seterusnya. Pergi tengok kepada langit tersebut, ada ke tak cacat celah yang ada kepada langit tersebut. Farji'il basar, maka kembali olehmu penglihatan engkau pula. Hal tara min futur, adakah engkau lihat daripada retak-retak atau pecah-pecah? Ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tanya hal ini dalam bahasa Arab, Allah Ta'ala tanya.
Nah, hal tara min futur, selepas engkau mengkaji, selepas manusia sendiri mengkaji, tengok dari sudut dia punya pembinaan tersebut, tengok penciptaan Allah Ta'ala, ada ke tak cacat celah retak kau semua? Dia tengok di stadium Kuala Terengganu ataupun stadium terbaru, stadium Shah Alam, stadium Melawati ke yang nak robohkan tu. Nah, maksudnya apa? Itu penciptaan manusia, dia penuh dengan kecacatan. Nah, walaupun bukan hari ini, mungkin efek kepada 10 tahun, 20 tahun akan datang. Tapi Allah Ta'ala cabar pula manusia supaya melihat kepada langit ini, yang 7 lapis langit. Fahal tara min futur, adakah engkau dapati ada berlaku retak-retak ataupun pecah-pecah? Thumma rji'il basara karratain, kemudian kembali olehmu akan penglihatan pula 2 kali orang lihat langit. Pergi tengok sekali lagi. Kalau katakanlah kali pertama tadi kamu tengok dalam keadaan kamu tidak bersedia ataupun tidak teliti. Summa rji'il basara karratain, pergi tengok sekali lagi. Irji'il basara karratain, penglihatan kamu takut mula-mula tadi tu kamu tak teliti elok-elok. Yanqalib ilaikal basaru khasi'an, dengan nescaya balik kepada engkau oleh penglihatan itu hina, tiada dapat sedikit cedera pada langit. Ni tuan-tuan, semua yang Allah Ta'ala ni buat ni perfect tuan-tuan. Nah, wahuwa hasir, dan ia putus daripada dapat lihat cedera langit. Tuan-tuan, bukan sahaja langit, ada sesetengah lagi di barat sana tuan-tuan. Mereka mengkaji bagaimana Islam ajar kepada ajaran agama Islam kata ada siksaan azab kubur, maka mereka menggali, meletakkan bahan-bahan dan persediaan untuk mendengar betulkah azab kubur itu ada. Benda sam'iyat. Nah, tapi kalau kita buat betul macam tu tuan-tuan, wallah ta'ala alam. Ada orang diizinkan Allah Ta'ala dengar, ada orang tak diizinkan oleh Allah Ta'ala dengar. Maka dengan kajian tersebut, dia dapati bahawasanya dengar, Allah Ta'ala izinkan untuk dia dengar. Nah, tapi kalau sikut sebenarnya, kita duduk serumah sebelah kubur tak dengar pula, kan? Hari ni Hajah Fatimah suara macam ni. Tak dengar pula macam tu tuan-tuan. Nah, cuma itu di luar kemampuan manusia itu sendiri, benda sam'iyat. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau nak bagi hidayah kepada dia tu, dengan kedengaran azab kubur ini, dia mula dapat hidayah demi hidayah dan mula memeluk agama Islam. Nah, itu nak ceritanya pada ayat ini. Suruh manusia memerhatikan langit. Baik. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan sungguh telah kami hiasi akan langit dunia itu dengan segala bintang-bintang seperti pelita. Nah, Allah Ta'ala mencipta langit, 7 lapis langit, dan kemudian Allah Ta'ala bukan sahaja mencipta. Kalau kita ni tuan-tuan, kita buat kandang lembu, kandang kambing, kau orang lepas pencen ni tuan-tuan, dia minat setahun 2 tahunnya. Lepas pada tu ditinggallah kambing tu. Nah, kambing tu pula panggil, "Tuan." Tak bagi makan rumput lagi hari ni. Itu ciptaan manusia. Kita cipta benda tu kalau boleh, mula-mula semangat ni memang kita akan buat secara cantik lah. Tapi berbeza dengan Allah Ta'ala mencipta langit dan memperelok, menghiasi langit tersebut bimasabih. Dengan Allah Ta'ala hiasinya dengan bintang-bintang, supaya manusia melihat cantiknya bintang tersebut di malam hari. Kita tengok balik rumah, buka tingkap sebelum tidur, tengok matahari, tengok bintang, dan datang apa dia dalam hati kita? Datang ketenangan. Kenapa? Kerana ciptaan Allah Ta'ala sangat-sangat sempurna di dalam diri kita ni tuan-tuan. Baik. Maka dengan bintang itu sahaja, bukan sahaja diciptakan tugasnya untuk memperelokkan langit, tetapi waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadi akan dia bintang-bintang itu melontar bagi segala syaitan, jin yang terbang hampir langit mendengar perkataan malaikat dengan keluar percik api daripada bintang, maka membunuh ia akan jin. Ni tuan-tuan, bintang ini juga tugasnya ini untuk rujuman lisyayatin, untuk merejam syaitan-syaitan. Kenapa? Syaitan ini boleh naik ke atas langit sana mendengar perbualan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat. Sebab itulah
Kalau kita pergi jumpa Tok Bomo, tuan-tuan, kita kata, Tok, motor saya hilang. Jadi dia pun boleh teka benda yang seakan-akan tepat. Dia kata, motor kamu hilang tu pada waktu sekian-sekian, kamu perasan tak? Ada seorang ni, kawan kamu namanya Syukur, namanya ni sekian-sekian. Nak kita kata, ush, betul lah tu rupanya. Tak? Sebab itulah cerita Piramli ni, tuan-tuan, dia buat cerita apa? Nasib Doremi tu, yang ditepuk tu. Pulut kuning sudah sampai depan itu. Nak kata orang kita ni, tuan-tuan, dia mudah percaya. Quran ni tak nak cari. Kita kalau hilang barang ni, tuan-tuan, bukan cari Tok Bomo benda awalnya. Cari Allah Subhanahu wa ta'ala dahulu. Doa dengan solat sunat 2 rakaat, minta Allah Ta'ala tunjuk. Anda tahu dengan cara macam tu Allah Ta'ala tunjuk. Tapi seakan-akan kita mempercaya bomoh-bomoh ini boleh menyelesaikan masalah kita. Ini, tuan-tuan, banyak, tuan-tuan, bomoh-bomoh yang ada di dalam Facebook sana. Dengan cara dan perawatan ataupun perubatan yang digunakan, kaedahnya itu tidak menepati kaedah ruqyah syar'iyah pun ada ramai, tuan-tuan. Dengan perawatan-perawatan yang batil, mendakwa bahawasanya dirinya ini berubat dengan cara masuk wali-wali daripada sana yang dah meninggal dunia beratus tahun lepas. Itulah kata wazayyana lahumus syaitan. Syaitan ini dia boleh merupai banyak benda, dan dia menghiasi benda yang pada asalnya kita lihat boleh jatuh syirik, boleh jadi benda tu cantik di mata manusia. Ni, tuan-tuan. Allah Ta'ala pun buatlah bintang ini untuk duhuran walahum adabun wasib. Dalam surah Al-Mu'minun Allah kata, kami rejam mereka. Tapi jin ini juga ada terdiri daripada jin yang baik. Kita tengok kembali, mereka cuma berbeza dengan kita ini, mereka berada di alam yang lain, kita berada di alam yang kita tidak dapat melihat mereka, tetapi tugasnya sama. Iaitu apa? Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia ni tidak lain tidak bukan beribadah kepada Allah Ta'ala. Ada yang kafir, ada yang Islam. Macam manusia juga, ada jantan dan betina. Dan kita buka surah Al-Jin di dalam Al-Quran, yang mana Nabi SAW nak pergi ke satu suk Ukaz, untuk jumpa dengan kelompok jin ini, tuan-tuan, di kampung perkampungan jin. Maka Nabi SAW berhenti di satu tempat, dan Nabi SAW menjadi imam subuh waktu tersebut, tuan-tuan. Maka Nabi SAW membaca ayat dalam tu. Allah Ta'ala selepas solat itu, Allah Ta'ala turunkan surah Al-Jin ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jin tu berada di kampung dia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada waktu tersebut, Allah Taala kata, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ketika kamu menjadi imam membacakan ayat tersebut, sesungguhnya pembacaan kamu itu didengari oleh kelompok-kelompok jin. Maka mereka berkata, inna sami'na qur'anan ajaba. Belum Nabi sampai lagi ke kampung, dia kata, sami'na qur'anan ajaba. Kami mendengar ayat Al-Quran yang cukup menakjubkan. Sehingga kan mereka beriman, tuan-tuan. Ini nak kata kehebatan Nabi SAW. Kita, tuan-tuan, tak ada macam tu. Jin pula yang suka dekat kita. Perangai kita ni ada orang kata macam jin pula hang ni. Maka itu nak ceritanya ni, itu selingan lah maksudnya dalam ayat ni. Allah Ta'ala jadikan waja'alnaha rujuman lisyayatin. Jadikan bintang ini dan juga sebagai untuk merejam syaitan-syaitan juga. Maka kajian sains bertepatan dengan ayat Al-Quran ini sendiri, tuan-tuan. Baik. Maka atau menghilang binasa akalnya bukan makna bintang itu keluar daripada tempatnya. Ada jin yang terkena panahan-panahan ini, mereka sehinggakan habis, hilang akalnya. Itu jadi gila nak piasa orang tu. Sebab kerana panahan-panahan bintang inilah yang menyebabkan akalnya ini jadi hilang. Baik. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir,
dan kami sedia bagi mereka itu segala syaitan itu azab neraka di akhirat, kemudian daripada bakar dengan bintang pada dunia. Allah Ta'ala kata, maka kami jadikan, tempatkan mereka ini yang berdamping dengan syaitan. Nah, bukan sahaja syaitan saja, tetapi memilih jalan untuk berdamping dengan syaitan. Nah, membuat perjanjian yang macam-macam, membuat benda-benda yang menyalahi syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka azab neraka yang akan menanti mereka. Baik. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Masuk isyarat. Masuk isyarat. Oh, tak bunyi, surau ni tak bunyi. Tahu sikit lagi habiskan sikit lagi. Wa bi'sal masir. Tapi baguslah jemaah sini dia tak kalau orang lain, jemaah surau masjid lain, dia nampaklah, kita nampaklah tengah baca tu dia dah menggeliat dah sikit kan. Maksudnya tak ada nak habis tu. Sini nampak macam tekun lagi. Oh, baik. Dan bagi segala orang yang kufur dengan Tuhan mereka itu azab neraka jahanam dan sejahat-jahat tempat kembali, iaitu neraka. Ni kita sambung minggu depan lah, tentang ayat-ayat yang Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala humban mereka di dalam neraka dan mereka ditanya oleh malaikat dengan diejek oleh malaikat. Nah, alam ya'tikum nadir. Kamu masuk neraka ni dulu tak datang apa-apa peringatan ataupun ayat Al-Quran kepada kamu? Nah, malaikat tanya dia. Lalu mereka kata, orang-orang yang melawan Allah Ta'ala di atas muka bumi ni, tuan-tuan, dia kata, bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Dia kata, dah ada. Nah, qad ja'ana nadhir, telah datang kepada kami peringatan, dah kata dah rasuah ni haram, dah kata dah judi ni haram. Nah, fakadzabna, maka benda tu tidak menepati cita rasa kami, maka kami menolak, kami mendustakan peringatan para nabi. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', bukan sahaja kami mendustakan, tetapi kami kata Allah Ta'ala tidak menurunkan apa langsung kepada kamu. Maksudnya apa, tuan-tuan? Waktu dan situasi ini manusia yang kufur sangat-sangat jujur kepada para malaikat dan juga Allah Ta'ala. Nah, hari ni kalau kata atas dunia ni, tuan-tuan, kita jumpa dengan pesalah, maka kita tanya, kamu bersalah tak di atas tindakan kamu? Dia mengaku, dia kata tak salah. Tetapi pada hari akhirat kelak, Allah Ta'ala nyatakan pada ini, mereka kata, bala qad ja'ana nadhir. Dia kata betul, ada datang semua peringatan, tapi fakazzabna, kami yang mendustai. Kenapa? Kerana seksanya mereka diazab ketika itu, tuan-tuan. Dia kata lagi, lau kunna nasma'u au na'qilu. Alah, kalau tahulah nasib kami begini, mesti kami nasma'u, mendengar apa yang Nabi kami perintahkan dulu. Naqilu, kami memikirkan. Nah, apa yang Allah Ta'ala perintah kepada kami di atas dunia dulu. Nah, fa'tarafu bidzambihim, dia pun mengiktiraf dosa-dosa dia. Banyak lagi, tuan-tuan, kita nak akan bincang. InsyaAllah pada masa akan datang diberi ruang dan waktu, mudah-mudahan diberikan kebaikan kepada kita. Baik, itu saja daripada saya. Ma'asabaka min hasanatin fa min Allah, apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lemah, yang dhaif datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghira. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.